Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang aku nak ajar. Kita dengar dan kita fikirkan. Ini dari channel YouTube. Dari channel tak apa sebut namanya. Sebelum tu aku nyalakan lilin dulu. Moga-moga nanti ada yang kata aku sembah api. Ni. Sebenarnya nak menghukum mudah aja. Kalau tengok ada api, jadi tuduhkan dia sembah api. Senang aja. Orang yang sentiasa rasa dirinya bagus dan betul kerana kitab yang bertimbun-timbun, memang mudah menghukum. Jadi kita sama-sama tengok dulu sebelum aku ulas. Sebab ada perkara-perkara yang memang aku nak tanyakan. Aku bukakan channel ni. Segala huruf-huruf dalam bahasa Arab tu, saya suspek semua dah digunakan untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha hi hu ya apa benda ni? Bagi saya ni ilhad. I don't care if you call him a wali Allah. What is wali? What wali is this? Apa wali macam ni? Apa arif billah begini? Ni wali Allah ke wali syaitan? Kita harus tanya diri kita. Golongan yang banyak sangat sangka baik ni, kalaulah ini adalah penghinaan kepada nama Allah dan awak amalkan, ke akhirat nanti bagaimana nak jawab dengan Allah? Ya Allah, aku tak tahu, aku ingat dia ni wali, kan? Dah tak tahu dia ni wali ke bukan wali, kenapa pergi ikut, kenapa pergi buat? Nabi dah tinggalkan sunnah yang jelas, ikut. Nah, ni suka bermain dengan kesamaran. Ada lagi dahsyat daripada tu. Saya bacakan sikit. Ini ada dalam zikir tarekat yang mu'tabar. Yang saya harus ingatkan ya, ramai orang yang mengamalkan tarekat, membaca wirid-wirid tarekat ni, dia orang tak duduk baca sepatah-sepatah dan tanya syekh dia, apa makna wirid-wirid ni sebenarnya? Kenapa saya berani katakan begitu? Sebab ada seorang bekas syekh tarekat daripada Mesir, Dr. Syekh Mahmud Al-Murakibi. Dia ni bekas syekh tarekat Khalwatiyah, Auniyah, Uyuniyah, Khatmiyah dekat Mesir. Dia tarekat mu'tabar dekat Mesir. Dia tinggalkan tarekat selepas dia mendapati sebahagian zikir-zikir ini mengandungi kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kemungkinan mengandungi nama-nama syaitan. Dan sebahagiannya mengandungi pujian kepada Nabi Muhammad, seolah-olah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa akidah batinah yang saya sebut tadi itu. Ada dalam aurat sebahagiannya. Tapi banyak orang tarekat dia tak tanya, dia ikut sebab sifat tadi yang saya sebut tadi tu. Guru cakap, kita dengar ada, dia wali Allah, kita siapa? Makam dia tinggi, aku makam rendah. Ini bukan benda main-main. Ini bukan benda main-main. Antara yang ada dalam zikir-zikir mereka adalah kadin, kardadin, kardahin, dah. Bahyat, bihayhat. A'udzubillah min zalik. Kalau ini adalah nama-nama syaitan, saya sampaikan ala sabilit ta'lim, untuk mengajar, untuk memberitahu, supaya jadi marah dan jadi tak suka, dan supaya awak sedar benda ni dah masuk pun. Dia bukan mungkin nanti, dah masuk pun. Bad'aq, mahbabah, suarah, mahbabah, saqfatis, saqatin, ahunun, qaf, adunun, hammaha. Nama Allah buruk ni di telinga ni. Kalau ini nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tahu ini adalah nama-nama Allah dalam bahasa apa? Dalam bahasa Syriani. Dan yang suka guna perkataan-perkataan ini adalah kitab-kitab sihir Arab, kalau awak nak tahu.
Nama-nama ni bersepah dekat dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Buni itu. Dan dia dakwa bahawa nama-nama ini adalah nama-nama Allah yang digunakan oleh ahli-ahli falsafah purba. Dia mengakui ahli falsafah, bukan Nabi. Ahli-ahli falsafah purba, hukama dipanggil. Yang kemudian disampaikan kepada Sulaiman bin Daud. Baru disampaikan kepada seorang Nabi. Lepas tu diteruskan oleh seorang yang bernama saya lupa nama dia, Sakrutius ke apa benda. Kita tak tahu bangsa apa orang ni. Dia kata ini nama Allah. Abdul Aziz Ad-Dabbar, salah seorang pemuka tarikat Ahmadiyah, mendakwa bahawa bahasa Syrianik ini ataupun Suryani ini adalah bahasa malaikat. Dan wali-wali ini bila mereka bertafakur, bila mereka berzikir, berkhalwat, mereka dengar zikir-zikir malaikat-malaikat ini, maka mereka ikut. Tapi kalau kita buat sedikit kajian, Allah bila bercerita tentang sihir dalam Al-Quran, Allah kata diturunkan di mana? Di Babila Harut wa Marut. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Babylon ni, bahasa ini guna bahasa apa? Syriani, Syriac language. Sebab tu sihir-sihir yang ada dalam kitab-kitab Al-Buni, Manba' Usul Al-Hikmah, Syamsul Ma'arif Al-Kubra, ni banyak guna bahasa Syriani ni yang orang tak faham mana apa dia bukan. Sudah ha hi nama-nama yang tidak dikenali ini. Lepas tu awak dengar ni merinding bulu roma. Saya tak perlulah sebut nama tarikat apa yang amat ni. Awak boleh cari, awak akan jumpa. Sampai ke tahap sa'altuka bil ismil mu'azzam qadrahu bi'aj ahwaj jaljalud bihal halat. Aku menyerumu, aku memintamu dengan nama yang diagungkan. Apa nama-nama yang diagungkan itu? Aj ahwaj jaljalud bihal halat. Boleh tanya juga apa makna ni? Dan Syekh Dr. Mahmud Al-Murakibi ni, dia pernah bertanya kepada syekh-syekh tarikat yang berada di Mesir pada waktu itu. Tanya apa makna Syrianic words yang ada dalam wirid-wirid kita ni. Rata-rata mereka pun tak tahu makna dia apa. Ini syekh tarikat. Sebab tu jangan terkejut bila anak-anak murid pun tak tahu. Syekh tarikat pun amal sebab apa? Syekh dia ajar dia. Maka kita sangka baik, kita amal. So Dr. Mahmud, ya, Syekh Mahmud ni dia tergoncang juga, dia kata, kita depankan sedikit. dan jangan terkejut kalau ada orang tarikat pun tak faham dan tak tahu punca ni daripada mana. So saya tidak menuduh orang yang amalkan batini, tidak. Jangan salah faham apa yang saya sampaikan. Kemudian dia kata, termasuk dalam ilhad, memanggil Allah dengan nama-nama yang tidak difahami maksudnya. Ini ilhad, bukan saya yang kata. Syarat-syarat yang Imam Fakhrul tetapkan memang kena kepada orang-orang yang buat begini. Sampai ke soalan kedua, Ustaz Mak Melaya tadi, kenapa dia orang buat macam ni? Apa yang dia orang nak dengan zikir-zikir ni sebenarnya? Kenapa ada zikir-zikir pelik, asing-asing seperti ini? Secara ringkas saya nak jawab. Mereka ni biasanya ada membuat dakwaan-dakwaan yang sangat melampau. Saya adalah wali kutub, Allah yang lantik, Nabi yang lantik. Saya adalah Mahdi, kami akan menjadi penolong Mahdi. So, dakwaan-dakwaan yang Masya Allah, Tabarakallah, dakwa-dakwi untuk diri mereka. Jadi bila dah dakwa-dakwi begini, mestilah ada sebahagian pembuktian. Syekh kata, tujuan-tujuan yang memang jahat. Ini antara dua sebab utama kenapa zikir-zikir seperti ini dimasukkan. Ini juga diakui oleh salah seorang bekas syekh tarikat daripada Sudan. Bekas syekh tarikat, bukan yang baru-baru masuk, bukan yang tepi-tepi. Syekh tarikat, nama dia Syekh Hamid Adam. Dia pun pernah melalui khalwah dan sebagainya, dan dah ditabalkan sebagai syekh tarikat dia. Dia kata memang ada nama-nama jin dan syaitan di dalam seruan-seruan kami. La hawla wa la quwwata illa billah la ilaha.
Kenapa saya begitu passionate? Sebab ini bukan benda besar dan dia dah masuk lama dah. Kita dekat sini mungkin baru nak. Kita tengok. Ada orang gelak-gelak kata, nanti haha hihi huhu lah kan. Daripada huhu jadi haha, jadi hihi. Rupanya ada dah. Antara yang ada dalam zikir-zikir mereka adalah kadin, kadin, kardadin, kardadin, kardahin, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengar yang kita fahamkan. Sebenarnya macam ni. Aku terus terang, aku pun faham dan aku bawa tarikat Naqsabandiyah. Aku belajar tarikat Khalidiyah. Dan aku belajar juga lain-lain ilmu-ilmu hakikat bersuluk. Dan aku juga fahami dan belajar di dalam amalan Wahdahul Wujud. Sebenarnya semua amalan-amalan yang ada di dalam itu taklah seburuk sebagaimana yang dibincangkan. Taklah seburuk itu. Dan aku tak jumpa yang buruk di dalam jalan-jalan tarikat, di dalam jalan-jalan tasawuf, di dalam jalan-jalan kesufian. Aku tak jumpa sebagaimana yang dikatakan. Jika zikir hu itu, hu, huwa, a, i, u, aku tak nafikan itu ada. Tapi adakah kamu orang yang memahami betul apa yang ada, rahsia yang terkandung di dalam kalimat-kalimat tersebut? Adakah dia orang yang memahami rahsia yang terkandung di dalam kalimat-kalimat itu? Aku contohkan. Zikir A, I, U. Dari mana datang zikir A, I, U itu? Asasnya dia datang daripada Bismillahirrahmanirrahim. Yani Bismillah itu bermula dari Ba. Ba itu bermula dari Alif. Alif itu bermula dari titik. Dan titik itulah menjadi rahsia. Apabila titik itu di bawah, maka alif ba ta itu berbunyi. Apabila di atas, berbunyi juga. Apabila titik di atas itu, tanda itu di atas, maka ia berbunyi. Alif di atas A, maka bunyinya A. Alif di bawah I, alif di depan U. A, I, U. Ada rahsia titik itu. Maka titik itu adalah titik hayat yang menghidupkan huruf, menjadikannya ayat. Begitu juga huruf ba itu, titik di bawahnya. Apabila titik itu diletakkan di atas, ia menjadi nun. Adakah sebenarnya Allah ciptakan sesuatu itu walaupun titik dengan
sia-sia? Adakah? Tentu sesuatu itu apabila kamu mengamalkan ilmu yang kamu tahu, Allah akan ajarkan ilmu yang kamu tak tahu. Apabila Allah mengajarkan ilmu yang kamu sebelumnya tak tahu, apabila kamu tahu, maka amalkanlah ilmu yang Allah ajarkan. Di mana pula ia menjadi kesalahan? Baiklah. Semua perjalanan hakikat, makrifat, tauhid itu, bahkan jalan syariat itu, jalan rububiyah, uluhiyah, semua jalan itu menuju kepada titik hujungnya, nafi dan isbat. Apa yang kita nafikan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang nyata selain Allah. Alam ini menunjukkan wujud Allah itu. Adakah alam ini tidak nyata? Alam ini nyata. Dan nyatanya alam ini menunjukkan nyatanya Allah dari sudut, dari segi kekuasaan, dari segi rasa, dari segi fikir, dari segi jiwa, dari segi emosi, dari segi minda. Bahkan wujud diri kita ini manifestasi dari wujud roh. Roh yang Allah tiupkan di dalam jasad kita. Kita tidak dapat melihat roh, tapi kita dapat melihat jasad kita. Apabila kita melihat jasad kita, hendaklah kita kembali kepada ingatan kita berkenaan dengan roh. Apabila kita berfikir tentang roh, kembali kita kepada sifat nyawa. Apabila kita memikir tentang nyawa, kita akan melihat jauh lebih dalam sifat hayat yang menghidupkan nyawa itu. Apabila kita melihat sifat hayat, maka kita mencari rahsia-rahsia di dalam hayat kita sepanjang hidup kita di dunia ini. Di dunia yang kita tahu ini. Apabila kita tidak berkesudahan, sebagaimana kebanyakan jalan-jalan hakikat, jalan-jalan makrifat, yakni fana di dalam wujud Allah. Baiklah. Kita kembali semasa kita bertahlil. Tak payah jauh-jauh lah. Aku harap aku dapat bercakap secara dengan lebih baik. Kerana kadang-kadang aku pun moody juga. Kadang-kadang. Yalah, of course lah. Manusia. Kadang-kadang moody juga. Tapi aku bercakap dalam keadaan yang lebih baik. Bila kita bertahlil, kita katakan apa? La ilaha illallah. Dan kita sertakan di dalam hati, la maujud illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Lidah mengatakan la ilaha illallah. Hati mengatakan la maujud illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Kemudian kita katakan la ilaha illallah. Hati mengatakan la maksud illallah. Tidak ada yang dimaksud melainkan Allah. Kemudian kita mengatakan la ilaha illallah. Hati mengatakan la ma'bud illallah. Tidak ada yang kita rindukan kecuali Allah Ta'ala. Okey. Bukankah lain di lidah, lain di hati? Hati mengatakan la ilaha illallah. Jiwa mengisbatkan la ma'bud illallah. Lidah mengatakan la ilaha illallah.
jiwa mengisbatkan la maujud illallah. Bukankah berlainan lidah dengan hati? Baiklah, apabila seseorang mengatakan hu, tarik nafas, hu, kita dengar hu-nya, boleh didengar. Tahukah kita hatinya yang menzikirkan Allah, 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 ataupun Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, ataupun Ya Rahim, ataupun Ya Kudus. Kemudian apabila dibuang nafas itu, disertakan dengan kalimat dan ingatan Allah. Apa yang salahnya? Sebenarnya menjadi kesalahan di dalam tarikat itu, di dalam hakikat itu. Sebenarnya apabila seseorang itu meninggalkan tasawuf, meninggalkan hakikat, meninggalkan jalan-jalan marifat, meninggalkan tarikat, mereka adalah sebenarnya orang-orang yang kecewa, putus asa, tidak memahami apa yang tersurat, tidak memahami serat di dalam surat. Bagaimana mungkin mengetahui apa yang tersurat di balik surat? Kerana tidak memahami, maka ia kembali kepada fiqh, kepada fikih, dan kepada hukum-hukum untuk melepaskan dendamnya, untuk melepaskan sakit hatinya, untuk melepaskan geramnya. Manakala sebenarnya tarikat Naqsabandiyah, Khalidiyah, dan banyak-banyak lagi tarikat yang ada di muka bumi ini diasaskan oleh orang-orang yang kebanyakannya diasaskan oleh mereka-mereka yang ada titis darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu fikir mereka itu calang-calang? Adakah kamu fikir sedangkan mereka orang-orang yang dipimpin, yang diberi petunjuk, yang diajarkan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain? Jika Imam Ghazali mengatakan bahawa La ilaha illallah itu adalah asas bagi orang-orang awam, maka tentu ada orang-orang khas, orang-orang khawas, kawas lagi kawas. Bahkan Rasulullah itu sendiri bukan orang biasa. Dia adalah Rasulullah. Di bawah peringkat Rasulullah, beliau adalah Nabi. Di bawah kenabian, beliau adalah wali. Dan sebelum beliau menjadi Nabi, tidakkah kamu fikir bahawa beliau adalah wali? Tak kala itu beliau, sebelum dilantik menjadi Nabi, beliau adalah wali dan kutub para wali pada zamannya. Kerana wali terbahagi kepada beberapa tingkat wali. Wali Abdal, Wali Nukabah, Wali Nujabah. Ada banyak tingkatan-tingkatan lagi. Seorang Nabi juga sebenarnya di dalam hidupnya sebelum itu, semestinya ia melalui jalan-jalan kewalian dan diangkat menjadi wali sebelum menjadi Nabi dan kemudian diangkat menjadi Rasul. Sidik adalah sifat Nabi.
Faham baik-baik. Sidik adalah jalan kenabian. Sidik. Nabi berjalan dengan benar di dalam hidupnya, menjalankan kebenaran, berfikir dengan benar, merasa dengan benar, bercakap dengan benar, memandang yang benar, mendengar yang benar. Dari situ Nabi diberikan amanah. Apa yang diamanahkan kepada Nabi di atas kebenaran seorang Nabi, di atas sidiknya sifat, maka dia diberi amanah. Apa amanah yang diberikan kepada Nabi? Yakni dilantik menjadi Nabi. Itu amanah yang diberikan. Maka di situ berhimpun dua sifat, sidik dan amanah. Maka amanah Nabi itu adalah kebenarannya. Amanah menerima, amanah juga yang dibawa di dalam hidupnya. Sifat-sifat seorang yang amanah di dalam hidupnya. Dari situ Nabi mendapat perintah untuk menyampaikan dari sidik kepada amanah, dari amanah kepada tabligh. Maka kerana tabligh itulah Nabi menyampaikan, menyebarkan Islam. Bahkan Islam itu diwarisi oleh orang-orang yang lain yang diwariskan. Lalu bertebaran Islam itu di muka bumi ini. Dan kerana sifat sidik amanah tabligh itu perlu disampaikan, ditablighkan kepada orang awam, ditablighkan kepada masyarakat dengan penuh fatanah, penuh bijaksana, penuh hikmah. Mana mungkin Rasulullah bercakap dengan seseorang yang tidak memahaminya, tidak mengerti ilmunya. Kerana Rasulullah itu diperintahkan bercakap dengan seseorang itu mengikut tahap pemikiran seseorang itu. Oleh itu Nabi itu fatanah. Apabila dia tahu bahawa orang yang di hadapannya itu tidaklah terdiri daripada orang-orang yang pandai atau bijak atau cerdik. Mungkin masa di sekolah dulu, contohnya dia ni. Ini contoh. Mungkin masa di kelas dulu, dia bukan kelas cerdik, bukan kelas bijaksana, bukan kelas pandai. Bukan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Bukan kelas F, tapi kelasnya habis-habis corot. Habis-habis melorot. Habis-habis kalau ada bodoh lagi. Sebab itulah sebenarnya terbawa-bawa kebengapan itu. Terbawa-bawa kebengapan itu sehingga berani menghina zikir-zikir yang dibawa oleh para aulia, sehingga berani mencerca, memperlecehkan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, dan mengatakan bahawa Al-Buni itu yang kitab-kitabnya sekian banyak catatan-catatan ilmu-ilmu berkait dengan laduni, berkait dengan ilmu hikmah. Dikatanya sihir. Sihir katanya. Dikatakan bahasa Suryani itu salah. Baiklah. Sekarang aku nak tanyakan, sebab aku bukanlah aku ini tak tahu jawapannya, aku tahu. Tapi saja aku nak tanyakan. Kalau bahasa Suryani itu salah,
Nabi yang diajarkan semua bahasa adalah Nabi Adam. Bermakna adakah bahasa Suryani itu bukan di antara salah satu bahasa yang diajarkan kepada Nabi Adam? Bukankah bahasa Cina, bahasa Hindu, Hindi, bahasa orang-orang Nepal, bahasa Thailand, Bangkok, Korea, bukankah semua bahasa itu sudah diajarkan kepada Nabi Adam? Nabi Adam memahami semua bahasa, mengenali semua perkara. Bahkan aku berani katakan bahawa bahasa yang digunakan oleh jin dan syaitan itu juga bahasa dari Allah Ta'ala. Bahkan iblis itu, Azazil itu, yang memberikan nama itu adalah Allah jua. Jadi apa yang salah dengan bahasa Suryani? Bukan bahasa Suryani yang salah. Kamu yang tak faham bahasa Suryani, kamu yang tak faham bahasa Suryani, sebenarnya kamu yang salah, bukan bahasa Suryani yang salah. Baiklah, tak payah cerita banyaklah tentang bahasa. Memang ada setengah-setengah ilmu yang kita tidak diberitahu. Bahkan di dalam Al-Quran mengatakan Alif, Lam, Mim, hanya Tuhan yang tahu maknanya. Ada. Tapi apa yang Nabi pesankan apabila kita mau baca Quran, sekurang-kurangnya hendaklah kita mulakan dengan Alif Lam Mim. Zalikal khitabul raiba fi. Jika tidak pun disambung, memadai dengan dahulukan Alif Lam Mim. Tentu ada rahsia besar di dalam Alif Lam Mim. Beginilah. Sebenarnya Rasul itu menyingkap rahsia ketuhanan. Nabi menyingkap rahsia kerasulan. Wali menyingkap rahsia kenabian. Dari situ terbuka rahsia perkuburan. Apa yang dimasukkan kubur di situ? Maksudnya makam. Maka terbukalah rahsia di makam-makam. Di dalam diri. Latifatu halbi, latifatu hulu jasad, latifatu nafsu atika, latifah dan berbagai-bagai latifah lagi. Itu yang dimaksudkan. Wali-wali itu membuka rahsia kubur, mengetahui rahsia kubur, mengetahui rahsia makam-makam, mengetahui makam kenabian, makam kerasulan, mengetahui. Dan diajarkan ilmu rahsia, dibukakan ilmu rahsia kepada orang pilihan Allah Ta'ala yang dikatakan ilmu sir, sirusir. Memang ada setengah perkara apabila kita ajukan soalan kepada guru-guru, guru sekalipun dia tahu, dia tidak akan bukakan rahsia tersebut selagi belum dapat isyarat dari ilahi. Dia tidak akan bukakan. Guru cuma pesankan, amalkan. Apabila ditanya, apakah binatangnya itu? Guru akan rahsiakan. Kerana nanti pengetahuan akan datang dengan sendiri apabila kamu taat mengamalkan apa yang diijazahkan pada kamu. Sebab itu dikata ijazah. Ini tidak
merangkak di universiti belum habis, diploma masih meniru-niru, ijazah tak ambil, tiba-tiba buat tesis tentang PhD. Itu pun buat tesis, buat ramai-ramai, fotokopi, copyright, pergi pustakaan, cari buku, cari kitab, buat tesis, tanya kawan, minta tolong kawan, kemudian sombong tiba-tiba, kemudian mengatakan bahawa orang-orang tasawuf itu, guru-guru di dalam hakikat tarikat marifat itu, di dalam Naqsabandi itu sesat, salah. Imam Ghazali itu pembawa bid'ah. Dah kenapa? Aku juga pengamal zikir-zikir yang menjadi handalan di dalam tarikat hakikat, di dalam melawan sihir, di dalam perubatan, di dalam rawatan. Aku biasa dengan zikir zikir Allah, zikir yang lebih dalam lagi. Aku biasa. Tak adalah sampai hu, ha 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 ha, hi 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 hi. Itu sebenarnya untuk menghina dan memperkuatkan faktanya, untuk menyedapkan dirinya sendiri, supaya didengar oleh orang lain betapa bodohnya zikir hu itu. Sedangkan apa yang ada di dalam kalbu, adakah kamu tahu? Apabila dikatakan zikir hu itu, Allah itu tidak bersuara dan tidak berhuruf, aku tahu mengamalkan zikir yang tidak bersuara dan tidak berhuruf hanya di kalbu, karena tasawuf adalah jalan menyucikan kalbu. Jika kamu rasa kamu fasih dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan nahu, dengan tajwid, dengan berbagai-bagai, aku ingatkan, Al-Quran dahulu diturunkan tanpa baris. Tanpa baris. Jadi oleh kerana tanpa baris, bagaimana nak kau panjang dan pendekkan? Bagaimana? Bagaimana nak kau kira harakatnya? Nak kau panjang, nak kau pendekkan? Jadi janganlah. Kalau puak-puak kamu, puak-puak engkau, ni, aku cakap dengan si Derus ni. Kalau kau kata engkau pengamal tasawuf, engkau dahulu mengamalkan tarikat, sebenarnya engkau adalah pengamal tasawuf yang kecewa sebenarnya, kerana tak sampai. Tak sampai kerana hati engkau tak bersih. Itu je. Sekarang cuba kau lihat, cara kau menyampaikan, cara kau merendahkan, cara kau memperlekehkan. Kerana itulah jalan engkau tak sampai. Engkau tidak faham, engkau tidak dibukakan hijab, tak dibukakan laduni, tak dibukakan kasyaf, tidak diajarkan ilmu rahsia. Itu saja sebenarnya. Sudahlah. Sebenarnya bagi aku,
Naksaban dia hingga hari ini terus kekal dipanuti oleh sekian banyak belahan dunia, oleh umat-umat dunia. Khalidiyah diwarisi sehingga belahan dunia. Tapi orang-orang yang mengaku beragama yang macam ni, yang sentiasa mencari kesalahan orang lain, yang bila bercakap akan petik ayat Quran ke hulu, ke hilir, ke sana, ke sini. Kata si Muhyiddin pun, ke sana, ke sini, ke sana, ke sinun. Akan petik ayat Quran, akan petik hadis, akan petik nas, akan petikkan kitab sana, kitab sini, profesor sana, profesor sini. Sorry lah, aku lebih meyakini guru-guru hakikat, tauhid lagi makrifat, apabila aku lihat karamah di depan mata aku sendiri. Aku tak pernah lihat seorang profesor yang ada karamah. Tapi yang aku lihat, seorang yang mengaku ada PhD dan seorang profesor hanya pandai bercakap. Bila suruh buktikan, bahkan bahawa orang sihir jumpa orang-orang yang macam ni, bukan orang sihir tersembuh, salah gaya, dia pula yang histeria. Itu je sebenarnya. Sebenarnya bagi aku mudah. Kalau kata hebat, tak hebat pun. Kalau nak bercakap, petik hadis, petik ayat, petik profesor ni bercakap, profesor itu bercakap, aku lebih yakin dengan kitab-kitab orang terdahulu, dengan sejarah orang-orang terdahulu, dengan jalan-jalan hakikat lagi makrifat. Aku lebih yakin kitab tabi'in, kitab alim ulama tentang amalan-amalan tarikat, tentang jalan-jalan kesufian, kewalian, tentang ajaran-ajaran yang diamalkan, yang diajarkan oleh Tok Guru Simpon Aceh, dan banyak lagi ajaran wali-wali yang mengajarkan zikir-zikir. Tak pernah aku lihat mereka tidak bawa zikir hu itu. Tak pernah. Zikir hu, zikir huwa, itu biasa. Itu biasa. Kalbu sentiasa mengatakan, la ma'bud, la mawjud, la ma'sud, illallah. Lidah mengatakan la ilaha illallah. Kenapa tidak dikatakan lain di lidah, lain di hati? Kerana itu kena faham, asas agama adalah, asasnya adalah nafi dan isbat. Nafikan selain dari Allah. Apabila kita nafikan selain dari Allah, maka kita mesti mengisbatkan, kita mesti ma'budkan, kita mesti wujudkan yang ada keesaan sahaja, Allah sahaja. Dari situlah datang ucapan-ucapan yang mengatakan wahdatul wujud, atau lebih dikenali dengan wahdatul wujud. Itu penghujung, itu kesimpulan pada penghujung. Tapi kita bercakap tentang jalan, cara, bukan berpegang pada penghujungnya. Aku ada amalan zikir-zikir wahdatul wujud. Mesti siapa-siapa yang kalau nak datang, nak belajar, nak jumpa aku, silakan aja. Kalau nak faham ni, amalan-amalan zikir dan wirid wahdatul wujud, aku akan ajarkan. Ada caranya, ada zikirnya. Bukan sekadar cakap, apalagi sekadar menghukum. Bukan. Dan aku tak pernah dengar yang mengarut-ngarut sebenarnya, seperti sebagaimana yang Badigol mencakap. Hu 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 ha 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 hi hi hi. Aku tak pernah dengar. Tak pernah aku dengar. Tapi oleh kerana berniat buruk,
berhati busuk, bermulut longkan, berfikiran parit. Itulah. Tak apalah. Jadi aku rasa macam ni aja lah. Aku tak perlukan sebenarnya orang-orang yang suka menghukum guru-guru, wali-wali, sunan-sunan yang banyak berkorban, yang tidak memupuk harta di dalam memperjuangkan, di dalam menyampaikan agama. Jadi aku lebih hormat orang-orang yang begitu. Dan aku tak hormat dan aku tak pandang orang-orang begini. Jadi, sekejap. Dah. Bahayat dihayat. Auzubillah min dzalik. Kalau ini adalah syaitan, saya sampaikan ala sabili ta'lim. Oleh kerana aku tak berminat dengan orang-orang macam ni. Sedikit pun aku tak jadi soal. Kita bincang tentang Aku rasa ini terbaik. saya nak duduk bersekutu. Ini bagi aku. Korang jangan ikut. Yang nak dicapai ada tak lagi? Ini bagi aku. Bahu ni ada tak lagi macam Ustaz sebut tadi? Memang ada antara nanu macam kita hafal. Vacuum aja lah orang macam ni. Sebab ilmunya bagi aku sekadar di bakul sampah orang-orang pencinta jalan-jalan kerohanian dan jalan-jalan tasawuf. Dah. Segala ilmunya. Tengok. Selepas di vacuum, ilmunya. Yang ada cuma habuk. Bayangkan. Kerana ilmunya, bagi aku, cuma habuk di dalam jalan cinta dan kerohanian. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.